Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Ain binti Azmati yang memegang nama geometrik D 202011094149. Okey, saya merupakan grup 7 dan kalau boleh tengok dekat skrin yang sebelah sini adalah ahli-ahli grup saya, iaitu total semua sekali ada 11 orang. So hari ini saya tahu tentang media sosial. So apa itu media sosial? Media sosial ni lebih kepada cara kita berhubung yang menggunakan media elektronik seperti phone, laptop, gadget, apa-apa gadget lah yang mempunyai akses internet untuk kita berhubung. Kalau tak ada internet pun jam convention adalah hubungan tu. So aplikasi-aplikasi yang kita boleh berhubung ialah antaranya WhatsApp, Instagram, Twitter dan banyak-banyak lagi. So banyaklah. So saya akan melonjak terus kesihatan terjejas. Okey, kesihatan terjejas yang saya boleh bagi iaitu yang pertama, rambut. Okey, rambut. Okey, media elektronik ni, yang gadget-gadget ini semua dia mengeluarkan cahaya biru yang membolehkan mata daripada elok jadi rabun. Sekarang kajian dapat mendapati budak umur 10 tahun pun dah ramai dah mula rabun sebab akibat melihat gadget pada waktu yang gelap atau pada waktu yang malam, menyebabkan mata mereka rosak. Ini tak elok lah, sebab kalau boleh tak, mata kita kena jaga. So ini juga merupakan masalah juga. Kalau makin lama makin teruk, dia susah juga untuk kita punya aktiviti harian, pembelajaran juga terganggu juga. Dan yang kedua ialah dari segi fizikal, kesihatan fizikal. Sebab kalau kita sentiasa menggunakan media sosial yang terlebih, maksudnya lebihkan media sosial daripada aktiviti lain. Sebab kita media sosial ni takkanlah kita tengok media sosial sambil berlari, tak. Kita akan duduk je sampai menyebabkan tulang belakang pun sakit. Kita taklah, nanti generasi muda lebih pada bongkok. Ya, sebab bongkok, sebab itulah duduk je, lepas tu kurang tidur sebab asyik leka dengan media sosial. So di leka dah macam so itu saja daripada saya. Terima kasih. Impak negatif media sosial yang seterusnya ialah penipuan dan pemalsuan. Okey, kita teruskan lagi dengan penipuan. Penipuan terbahagi kepada dua, iaitu penipuan dalam perniagaan dan penipuan dalam asmara cinta. Penipuan dalam perniagaan kebanyakan berlaku pada perniagaan atas talian. Sebagai contoh, pembeli telah ditipu selepas memasukkan sejumlah wang ke akaun bank penjual. Setelah melihat laman media sosialnya, mendapati bahawa penjual menggunakan akaun palsu. Mengemas kini data pemilik sama ada dipercayai atau palsu. Sebagai peringatan, kita mestilah wajib melihat feedback daripada jualan tersebut untuk memastikan sama ada penjual merupakan penjual yang dipercayai atau palsu, iaitu trusted owner. Seterusnya ialah penipuan asmara cinta, iaitu internet romance scam. Banyak kes berlaku terutama dalam kalangan remaja perempuan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terlalu taksub dengan gadget dan akaun media sosialnya. Tujuannya ialah memperdaya dan mengaut sejumlah besar wang ringgit daripada mangsa. Kesan yang berlaku daripada penipuan asmara cinta ini ialah yang pertama, kecurian wang, yang kedua, perpecahan keluarga dan yang terakhir ialah kesan emosi dan psikologi. Seterusnya ialah pemalsuan. Pemalsuan dalam berita sensasi, terkini atau maklumat. Pelbagai platform digunakan seperti media sosial dan laman-laman web disebarkan pada bila-bila masa. Ia juga mewujudkan propaganda. Isu yang disampaikan sensitif bagi pihak yang terlibat tersebar luas apabila terdapat individu yang menyebarkan tanpa selidik dahulu.
Berita sensasi terbahagi kepada 4, iaitu berita sensasi yang bersifat andaian dan telahan sehingga menimbulkan syak wasangka. Kedua, berita sensasi yang melibatkan selebriti negara dan tanah air seperti mengutuk, memfitnah dan menimbulkan gosip. Yang ketiga iaitu berita sensasi tentang keterlibatan jenayah. Yang terakhir iaitu isu sensitif yang berbentuk perkauman dan keagamaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Haisyah binti Hamiruddin. Nombor matrik di 202010914141. Saya merupakan pelajar semester 1 bagi ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan Kebajian. Antara impak negatif media sosial adalah berlakunya penyebaran pengaruh atau unsur pornografi daripada barat. Kesan negatif ini berlaku apabila bahan pornografi mudah untuk didapati di media sosial seperti Facebook, YouTube dan beberapa platform lain. Selain itu, bahan bacaan, gambar dan video juga mudah untuk disebarkan secara berleluasa di laman web tertentu. Penyebaran pornografi ini akan merosakkan minda remaja di negara kita yang dapat mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan ketagihan. Seterusnya, budaya barat seperti black metal, gothic dan punk juga dapat disebarkan dengan mudah dan menjadi ikutan masyarakat Malaysia terutamanya remaja. Budaya barat ini akan mewujudkan masyarakat yang mengamalkan budaya hedonisme, iaitu mereka yang menjadikan kesenangan dan keseronokan sebagai pegangan hidup. Gangsterism juga akan berleluasa di kalangan remaja kerana video atau filem berunsur negatif disebarkan melalui media sosial tanpa sekatan. Sekian, terima kasih. Selain itu, keburukan penggunaan laman sosial juga akan menyebabkan lahirnya masyarakat yang beku dan lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Seperti yang kita tahu, di dalam laman sosial ini terdapat pelbagai aplikasi yang menarik seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya yang mampu menarik minat pengguna-pengguna laman sosial. Hal ini disebabkan mereka berasa seronok sehingga mereka leka dan lalai untuk menyempurnakan tugasan mereka. Sedar atau kita tidak sedar, pengguna laman sosial secara tidak terkawal ini memberi kesan kepada prestasi kerja dan pelajaran dalam kalangan anggota masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat lihat kepada segelintir pelajar yang menggunakan laman sosial secara tidak terkawal akan menyebabkan mereka mengabaikan pelajaran kerana tiada masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran. Semestinya, golongan pelajar yang menjadi tunjang kecemerlangan dalam sesebuah negara tidak dapat dilahirkan ikut daripada penggunaan laman sosial yang telah memberikan impak yang negatif kepada diri, masyarakat dan negara. Perkara ini akan menyebabkan negara kita mengalami kebejatan idea untuk meningkatkan prestasi negara. Hai, saya akan menerangkan tentang isi yang seterusnya, iaitu media sosial mengancam hubungan atau perpaduan antara masyarakat. Contohlah, saya bagi contoh tentang kaum. Kaum. Penyebaran berita yang tidak saya atau berita yang tidak betul boleh mewujudkan perubahan kaum. Bagaimana? Contohlah, seseorang tu berkongsi maklumat ataupun berita tentang apa yang berlakunya terhadap sesebuah kaum tu. Macam pergaduhan ke apa, tiba-tiba sesebuah kaum tu kata, mana ada tak jadi apa pun lah. Tapi satu kaum tu mempertahankan hak mereka. Nampak tak bergaduh kat situ? Disebabkan media sosial dan disebabkan media sosial dan perkongsian melalui media sosial je boleh jadi gaduh macam ni. Dan bila dah gaduh, mestilah wujud rusuhan ke peperangan. Kalau benda tu besar melibatkan macam ramai orang masuk campur, jadi berlakulah rusuhan atau peperangan untuk menegakkan keadilan. Jadi bila berlaku peperangan atau perusuhan, boleh mengancam keharmonian dan kesejahteraan negara. Jadi kalau benda macam tu boleh mengancam kesejahteraan negara, boleh membuatkan negara berada dalam keadaan bahaya, maka media sosial adalah amat bahaya lah untuk kita semua. Bukan untuk kita je, untuk negara. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang keluarga. Kenapa keluarga? Sebab yalah, saya pun sebagai daripada keluarga dan keluarga saya pun menggunakan media sosial. Bila wujudnya media sosial ni akan berlaku ni kurangnya pergaulan sesama keluarga.
Contohlah masa raya kan, kita takat gambar posting sana, bila dah nak gambar mesti kita nak post dekat ni Instagram kan. Bila post dekat Instagram, kita busy dengan phone. Jadi bila kita dah busy dengan phone, bila masa boraknya, bila masa makannya, bila masa check phone-nya, bukan kita check phone je, bukan kita post gambar je, kita borak dengan orang lain lagi. Kita tak mungkin borak dengan boyfriend ke kawan ke. Bila masanya kita nak spend time dengan keluarga kalau macam tu kan. Okey. Seterusnya boleh mewujudkan pergaduhan. Okay, contohlah saya tweet pasal orang lain. Kenapa dia macam tu, betul apa sebenarnya. Tapi kawan saya tapi sepupu saya anggap benda lain, salah faham. Jadi bila berjumpa boleh bergaduh pula. Sebab media sosial ataupun sebutan Zara punya cerita je dekat Twitter boleh gaduh. Okey, last perasaan dengki. Okey, contohlah sepupu saya beli phone baru. Kak pasal sepupu saya nak phone tu. Dia dengki bercakap dengan sepupu lain macam, dia tu bestnya dapat phone baru, mestinya bodi ayah dia suruh belikan. Dah dengki, kutuk pula. Bahaya media sosial ni sebab segala benda negatif mula ni. Jadi penggunaan media sosial ni amat penting. Kalau kita guna media sosial tu ke arah kebaikan, baiklah dia. Kalau ke arah keburukan, buruklah dia. So kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Okey? Dampak negatif media sosial ialah kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan terjejas. Kerana pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana apabila seseorang bergaul atau berkenal-kenalan dengan rakan luar negara, menyebabkan mereka mudah terikut akan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Contohnya, mereka mengamalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan di rumah. Ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi luntur dalam diri masyarakat akibat pengabaian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan terjejas kerana banyak menggunakan bahasa rojak. Kebiasaannya, seseorang akan mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea, bahasa Jepun dan sebagainya ketika bertutur. Penggunaan bahasa ini secara meluas dalam kalangan anak-anak membimbangkan ibu bapa tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Akhir sekali, bahasa yang digunakan oleh akhbar atau televisyen menjadi ikutan pengguna. Hal ini kerana pengguna sering menggunakan media massa dan media elektronik menyebabkan mereka mudah terikut akan bahasa tersebut. Contohnya, kaum Melayu membeli akhbar yang menggunakan bahasa India. Dengan adanya pengetahuan bahasa India, kaum Melayu dapat membaca dengan lancar dan jelas. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu terjejas dan ketinggalan zaman. Assalamualaikum. Saya Nur Nadira binti Khairul Amli, memegang nombor kad matrik D2020109132. Isi yang dapat saya kemukakan adalah berlakunya jenayah buli cyber. Buli cyber didefinisikan sebagai tingkah laku yang dilakukan melalui media sosial oleh individu atau kumpulan individu secara berulang kali dengan mesej yang agresif bertujuan untuk menimbulkan kemudaratan dan ketidakselesaan pada orang lain. Ia termasuklah dalam bentuk mengancam, memalukan dan menakutkan seseorang. Buli cyber biasanya melibatkan remaja, tetapi ia juga boleh berlaku pada sesiapa sahaja tanpa mengira usia dan jantina. Berikut merupakan buli cyber yang terdapat di Malaysia. Buli cyber merupakan satu ancaman cyber ketiga yang terbesar di Malaysia, sejurus selepas penipuan dan penggodaman atas talian. Menurut kajian Microsoft Global Young Online Behavior Survey pada tahun 2012,
Daripada 25 negara yang dikaji, Malaysia menduduki tangga yang ke-17 tertinggi dalam buli cyber. Kajian terhadap kanak-kanak dan remaja berusia 8 hingga 17 tahun tersebut mendapati kajian buli cyber di Malaysia tidak jauh berbeza dengan statistik global sebanyak 37%, iaitu dari 33% remaja Malaysia melaporkan pernah dibuli secara atas talian. Berikut merupakan jenis-jenis berlakunya buli cyber. Yang pertama, dengan menghantar email atau pesanan segera, contohnya menghantar pesanan teks menggunakan kata-kata kesat di akaun media sosial seseorang. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk menilai fizikal seseorang. Yang ketiga, memulaukan seseorang daripada senarai rakan di media sosial. Sebagai contoh, kumpulan WhatsApp, Instagram dan Facebook. Yang keempat adalah dengan mengugut seseorang supaya mendedahkan maklumat peribadi atau sesuatu yang memalukan, kemudian menyebarkan kepada orang ramai. Akhir sekali adalah dengan mencipta akaun palsu untuk menyakitkan hati orang lain dengan kata-kata kesat dan menyebarkan perkara yang tidak benar dan dengan menyamar sebagai orang lain. Berikut merupakan kesan yang akan berlaku kepada mangsa akibat jenayah buli cyber. Buli cyber ini tidak akan meninggalkan kesan fizikal, tetapi dapat mengancam kesihatan mental seseorang yang telah menjadi mangsa. Penyebaran rakaman atau gambar juga boleh menyebabkan mangsa tertekan kerana rakaman dan gambar tersebut akan terus tersebar di atas talian. Buli cyber juga kadang-kadang melibatkan ugutan yang seperti keganasan fizikal atau seksual. Dalam sesetengah kes, boleh menyebabkan kematian akibat bunuh diri kerana tekanan mental dan emosi yang dihadapi oleh seseorang yang telah menjadi mangsa buli cyber. Kesimpulannya, oleh itu, buli cyber ini haruslah dicegah bermula daripada diri kita sendiri. Sebagai pengguna media sosial, kita haruslah menggunakannya secara beretika dan menghormati pengguna lain. Selain itu, sebelum menulis sesuatu di ruangan komen, fikirkan terlebih dahulu adakah perkataan tersebut lebih memberi impak positif atau negatif kepada seseorang. Dengan ini, jenayah buli cyber dapatlah dibendung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rahmat bin Othman, memegang nombor metrik di 2020-109-4148. Saya berperanan sebagai Key Resource di dalam syarikat Mek Bunga. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang impak negatif media sosial, iaitu saya memilih pembaziran masa yang sangat ketara. Mari kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Hakim bin Zulaidi, memegang kad metrik T2020-1094-153. Saya peranan sebagai Kreativiti dalam syarikat Mek Bunga. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurina Dalilah binti Wan Kamarun Nizam.
yang memegang kad matrik yang bernombor D202010941669. Saya ingin memperjelaskan beberapa isu, iaitu isu yang terakhir dalam impak negatif media sosial, iaitu media sosial merupakan platform terbaru jenayah pemerdagangan manusia. Isu-isu yang sebelum ini merupakan isu yang sangat orang kata yang sangat common, yang sangat biasa yang kita dengar, biasa yang kita baca. Tetapi yang isu yang saya akan terangkan sebentar sahaja lagi ini merupakan isu yang bukan tidak dititik beratkan, tetapi kurang diluaskan ataupun kurang didedahkan kepada orang-orang ramai. Ini menyebabkan orang tidak tahu. Kita pergi seterusnya. Apa itu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan manusia ini boleh ditaktifkan sebagai bentuk penghambaan atau pekerjaan pada masa kini. Jika kita lihat dulu pemerdagangan manusia ini dijalankan secara orang kata face to face dengan orang lain, pergi berjumpa dengan orang itu dan seterusnya. Tetapi pada zaman kini yang mula orang kata canggih ini, mereka menggunakan media sosial ini sebagai platform di mana mereka memudahkan kerja mereka dalam melakukan jenayah seperti pemerdagangan manusia ini. Jika kita lihat media sosial pada masa kini bertambah baik dari masa ke semasa dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru dan mengikut peredaran pada masa kini. Antara platform yang digunakan kebanyakannya terdiri daripada Facebook, Instagram, Google, WhatsApp dan Twitter. Ini mengikut kajian paling banyak yang digunakan adalah di Facebook, di mana mereka menggunakan iklan-iklan palsu. Terdapat kata yang boleh menarik perhatian seseorang itu untuk berkomunikasi dengan mereka di Facebook. Apakah contoh pemerdagangan manusia yang terdapat di media sosial ini yang boleh kita bincangkan? Antaranya adalah penjualan organ. Penjualan organ ni jika kita lihat, perkara ini telah menjadi bualan orang ramai di mana ia melibatkan kanak-kanak ataupun remaja di mana berusia sekitar 7 ataupun sekitar 7 sehingga 12 tahun ataupun 17 hingga 17 tahun. Di sini kita dapat lihat sekiranya kita meneliti dengan lebih mendalam penggunaan media sosial di Facebook ini ataupun di WhatsApp ataupun di aplikasi-aplikasi yang terbaru adalah seperti dating apps. Orang-orang ini menggunakan akaun palsu dalam menjerat kanak-kanak dan remaja. Hal ini demikian berlaku kerana kanak-kanak ini di bawah umur yang tidak tahu untuk membezakan antara baik dan buruknya ataupun berfikiran belum matang lagi. Okey, di sini kita dapat lihat di mana orang-orang ini menggunakan taktik ataupun orang kata strategi dalam memerangkap kanak-kanak ini dengan berbagai cara di media sosial, terutamanya di Facebook. Sebab ramai kanak-kanak pada waktu ini kecil-kecil dah ada Facebook, kecil-kecil dah ada Instagram. Tanpa pemantauan ibu bapa mereka boleh terjerat dengan perkara-perkara sebegini. Oleh demikian menyebabkan kanak-kanak ini diculik dan diambil organ-organnya untuk didagangkan antara di dalam ataupun di luar negara kita untuk hal-hal tertentu. Oleh sebab itu juga banyak peningkatan kes jumpa mayat bergelimpangan ataupun di mana-mana sahaja
yang tidak cukup sifatnya ataupun tidak ada organ-organ yang terdapat ataupun terkulai tubuh badannya. Dalam hal ini, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memantau kegiatan-kegiatan anak-anak ini dalam penggunaan media sosial dengan lebih kerap. Oleh itu, kita dapat menangani masalah-masalah seperti ini daripada terjadi kepada anak-anak kita maupun adik-beradik kita. Seterusnya adalah sindiket pelacuran. Apa yang dikatakan sindiket pelacuran ini adalah sindiket pelacuran ini banyak dijalankan melalui pelbagai aplikasi dengan cara memuat naik artikel ataupun memuat naik iklan-iklan yang palsu seperti mencari kerja, carian kerja bagi kaum wanita ataupun apa sahaja yang boleh mendatangkan minat seseorang itu untuk berkomunikasi dengan orang yang telah menganjurkan iklan tersebut. Ada aplikasi yang lain juga seperti dating apps. Kebanyakan sindiket pelacuran ini banyak terjadi dalam kalangan-kalangan remaja, perempuan kebanyakannya menjadi bahan ataupun menjadi mangsa pelacuran, menjadi mangsa seks ataupun menjadi pekerja-pekerja yang orang kata secara terpaksa. Mereka ini terdiri daripada kalangan remaja yang berumur sekitar 13 tahun sehingga 20 tahun ke atas. Aplikasi yang terdapat selain menggunakan Facebook, WhatsApp maupun Instagram dan Twitter, mereka menggunakan aplikasi dating app ataupun aplikasi mencari boyfriend atau mencari teman lelaki banyak digunakan pada waktu kini. Ini menyebabkan orang-orang ataupun jenayah ini berlaku dengan berleluasa. Perkara ini mereka menggunakan aplikasi ini untuk menarik minat wanita-wanita di luar sana yang orang kata bila dah guna aplikasi dating app ini, mereka mestilah mahu mencari teman lelaki, betul. Jadi daripada sini mereka telah terjerat ataupun telah memasuki perangkap mereka, menyebabkan mereka ikut lelaki itu kerana kata-kata manis telah diungkapkan, kata-kata manis ataupun kata-kata hanya manis di mulut sahaja diungkapkan, tapi apabila telah terjerat dalam ataupun terjerumus dalam situasi ini, susah untuk kita keluarkan. Sekiranya perkara ini berlaku dengan lebih kerap, pihak berkuasa perlulah ambil tindakan ataupun mengambil tindakan ataupun trace mereka ini agar mereka ini diberi pengajaran ataupun diberi hukuman yang setimpal dengan perkara yang telah dilakukan oleh jenayah tersebut. Selain itu, terdapat juga orang kata mereka ini melakukan hubungan seks terhadap perempuan ataupun mangsa tersebut sehingga mengandung, diletakkan pada satu tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai. Mereka ini selepas melahirkan anak-anak tersebut, anak-anak yang mereka lahirkan itu dijual pada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang memerlukan anak. Perkara tersebut banyak dilihat di media sosial seperti Facebook. Facebook adalah merupakan platform paling utama mereka dalam pemerdagangan manusia ini. Mereka menjual bayi itu kepada keluarga-keluarga yang memerlukan ataupun keluarga-keluarga yang tidak masih lagi diberi zuriat. Mereka menjualkan pada harga yang sangat tinggi untuk seorang bayi. Perkara ini banyak berlaku sehingga sekarang.
Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama juga dalam menangani masalah ini. Apabila kita melihat suatu jenayah itu, haruslah kita bertindak dengan mereport ataupun menghubungi pihak yang bertanggungjawab dalam menangani masalah ini daripada terjadi dengan lebih meluas. Seterusnya adalah buruh paksa. Buruh paksa ini jika kita lihat adalah Malaysia menjadi negara destinasi bagi banyak imigran dari luar negara seperti Indonesia, Nepal, Bangladesh dan sebagainya dengan tujuan mencari peluang ekonomi yang lebih besar di sini. Sesetengah imigran ini dipaksa bekerja kerana terikat hutang dengan majikan, ejen pekerjaan atau perekrut buruh yang tidak formal. Pesalah pemerdagangan manusia ini banyak terdiri daripada mereka adalah orang yang melibatkan diri dalam perniagaan. Bagaimana mereka melakukan pekerjaan seperti ini? Mereka menggunakan platform juga seperti media sosial di mana mereka mewujudkan iklan-iklan palsu ataupun iklan-iklan yang menggunakan kata-kata yang sangat manis, kata-kata yang sangat menarik perhatian seseorang itu dari luar negara untuk bekerja di Malaysia ini. Sebagai contohnya adalah seperti tempat kediaman disediakan, gaji yang tinggi dengan kemudahan yang sangat orang kata 5 star ataupun kemudahan yang sangat TikTok ataupun kemudahan yang sangat disediakan kelengkapannya yang sudah teratur, kerja yang tidak terlalu berat dan sebagainya ditanggung oleh majikan. Hal ini menyebabkan orang-orang luar itu membaca, apabila dia membaca telah menarik perhatian dia dan menghubungi pihak-pihak tersebut. Ini adalah menyebabkan mereka terjerat dalam menjadi buruh paksa ataupun buruh secara terpaksa di Malaysia tanpa diberi gaji, kerja secara terpaksa, tiada tempat tinggal. Itu adalah menyebabkan mereka-mereka ini bertempat di Malaysia secara haram. Kemasukan mereka ini dijalankan secara haram melalui laluan tikus di mana di seberang antara pintu masuk Thailand dan Malaysia di sepadan-sepadan yang orang kata tidak diketahui oleh orang ramai. Perkara ini kita dapat lihat dari banyak tempat. Sekiranya kita pergi ke antara contohnya adalah Cameron Highland di mana mereka menubuhkan satu tempat duduk mereka sendiri, tempat tinggal mereka sendiri dengan orang kata dengan menggunakan plywood, dengan menggunakan orang kata tidak dan sangat kotor berada di tempat itu. Ini adalah menyebabkan mereka tiada tempat tinggal dan menjadikan sesuatu itu adalah alasan mereka untuk tinggal di sini. Oleh itu kita harus orang kata perkara-perkara seperti ini tidak harus diluaskan lagi, harus disekat supaya tidak ramai pendatang asing tanpa izin ini datang ke Malaysia. Dan jenayah-jenayah seperti ini harus disekat dengan serta-merta agar dapat mengurangkan jenayah yang terdapat di Malaysia ini. Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia telah menubuhkan satu undang-undang yang baru di mana dalam membanteras pemerdagangan manusia ini daripada berlaku dengan lebih meluas di Malaysia, serta penggunaan media sosial juga akan dipantau jika ada setengah masyarakat ini terlibat dengan kerja-kerja yang menyalahi undang-undang seperti inilah.
Itu sahaja penerangan impak media sosial daripada saya. Sekian, terima kasih.